dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan konsep pantulan gelombang. Jadi macam mana fenomena ataupun konsep pantulan gelombang ini? Secara asasnya yang pertama adalah kita ada sebuah pemantul. Okey, pemantul ini dia boleh jadi dalam bentuk dinding, benda yang keras lah, okey, dinding ataupun cermin dan sebagainya. Baik, jadi pemantul ini dia akan pantulkan gelombang. Jadi cikgu lukiskan dia punya gelombang. Ini adalah muka gelombang, okey, gelombang satah ya. Ini adalah gelombang satah. Okay, yang kita dah lihat dalam video sebelum ni, yang ini adalah lambda. Baik, jadi gelombang ini dia merambat ke arah pemantul pada satu sudut. Okay, yang ini lebih kurang macam ni lah, pada satu sudut. Maka dia akan merambat dekat kita punya pemantul ini. Dan bila dia merambat, kita akan lukiskan dia punya garis normal. Okay, cikgu cuba lukiskan garis lurus macam ni. Jadi dia akan memantul dekat sini. Ini adalah dia punya sudut tuju. Yang ini kita namakan dia sebagai sudut tuju, iaitu sudut yang dia menghala ke arah pemantul tersebut, iaitu I. Itu adalah dia punya sudut tuju. I adalah sudut tuju. Dan garis ini dinamakan sebagai garis normal. Garis normal iaitu 90 darjah. Garis ini adalah garis normal 90 darjah dengan pemantul. Dan ke arah mana kita punya gelombang ini akan terpantul? Dia akan terpantul pada sudut yang seterusnya, iaitu sudut R. Okey, jadi ini adalah arah perambatan. Yang ini arah perambatan ketika dia sedang menuju. Yang bawah ini, okay, cikgu cuba lukiskan lagi sekali. Yang ini adalah dia punya dia punya arah perambatan selepas pantulan. Dan sudut R ini kita namakan dia sebagai sudut pantulan. Okey, sudut pantulan. Jadi kita punya gelombang kita lebih kurang bentuk macam ni lah. Okey, bentuk lebih kurang macam ni. Dia punya, okey, cikgu akan cerita. Ada beberapa benda yang kita perlu ingat untuk fenomena pantulan, iaitu yang pertama adalah dia punya, okey, bila kita bercakap tentang gelombang, kita akan ada satu rumus, iaitu V sama dengan F lambda. Yang mana V adalah laju, F adalah frekuensi dan lambda adalah panjang gelombang untuk gelombang ini. Jadi yang pertama sekali, V, laju, frekuensi dan juga lambda kekal ataupun tidak berubah. Okey, yang ini dia tidak berubah. Tidak berubah. Maksudnya dia malar lah. Sebelum dan selepas pantulan dia tidak berubah. Okey, dan yang kedua kita perlu tahu adalah dia punya sudut tuju, iaitu I sentiasa bersamaan dengan R. Okey, I sudut tuju mestilah sama dengan sudut pantulan, iaitu R. Jika dia terpantul pada sudut 30 darjah, maka I dia 30 darjah, maka pantulan pun adalah 30 darjah. Okey. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga yang berubah adalah dia punya arah perambatan. Okey, arah perambatan. Arah perambatan dia akan berubah. Okey, berubah. Jadi macam mana arah perambatan? Yang inilah yang cikgu lukiskan dia punya garisan ini. Okey, yang ini dia punya anak panah ini menunjukkan arah dia. Jadi yang pertama sekali dia akan naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas dan selepas dia terpantul dia akan turun ke bawah. Maksudnya arah perambatan dia telah berubah. Jadi ini adalah arah perambatan dia telah berubah. Okey, ini adalah asas berkaitan dengan panjang gelombang dan cikgu akan tunjukkan dia punya aplikasi lah. Okey, aplikasi dia cikgu buat dalam satu video saja. Aplikasi untuk pantulan gelombang, aplikasi. Okey, contohnya aplikasi dia adalah sebagai contoh piring Astro kita. Okey, kita punya piring Astro kita ni. Okey, ataupun piring yang orang guna untuk tengok TV lah. Dekat negara lain pun dia ada piring yang sama. Okey, lebih kurang macam ni. Jadi ini adalah piring satelit kita. Okey, apa yang berlaku adalah gelombang. Gelombang yang datang ni biasanya gelombang radio. Gelombang ni dia akan merambat ke arah kita punya piring ni. Dan piring ni bentuk dia adalah bentuk yang melengkung. Okey, bentuk melengkung. Dia lebih kurang macam tu. Maka dia akan pantulkan ke arah dia punya penerima isyarat tersebut. Okey, dia punya antena dia. Yang ini dia akan menerima isyarat, maka kita dapat gambar daripada televisyen. Okey, ini yang pertama, iaitu berkaitan dengan komunikasi lah. Okey, satelit komunikasi dia akan pantulkan pada kita punya antena kita ni. Okey, kita punya antena. Yang ini dia punya penerima, dia akan pantulkan gelombang kepada penerima dia. Ataupun yang kedua adalah sonar. Okey, yang kedua adalah sonar. Sonar ini mudah saja, iaitu kita ada dalam lautan. Okey, lautan ini adalah lautan. Ini daripada pandangan sisi ya. Dan kita ada sebuah kapal yang berada di atas lautan.
kapal yang canggih sikit. Okey, jadi ini contoh kapal dan dia nak tahu dia punya kedalaman ataupun dia nak check atau dia nak tengok dekat mana ikan berada. Jadi dia akan pancarkan satu gelombang sonar. Gelombang sonar ini adalah gelombang bunyi ya. Ini adalah sejenis gelombang bunyi. Jadi dia akan pancarkan gelombang bunyi ini. Okey, ini dia punya muka gelombang. Okey, dan bila contoh dia nak tahu berapa kedalaman air, maka dia pancarkan gelombang bunyi dan dia akan terpantul semula. Ini dia punya gelombang 7 dia dan dia akan terpantul semula ke atas dan sonar ini dia dapat mengesan pantulan bunyi tersebut dan dia dapat kira, dia dapat hitung berapa dalam laut tersebut. Okey, jadi ini adalah contoh kita punya aplikasi untuk pantulan gelombang.